pun hasil capik dan patah itu semasa nak menumbangkan untuk disembelihkan dia. Satu, saya ngaji dulu tuan, Tuan Guru nasihat, dia kata binatang yang kita nak buat ibadat jangan buat kasar katanya. Kita istilahnya halusi dan buat dengan rasa belah ihsan, pasal dia ialah binatang ibadat. Apatah lagi dengan syarat jangan patah dan capik ni. Jadi katalah kita buat kasar-kasar, tarik, gerok, patah kaki, capik kaki, istilah binatang tu reject lah. Jadi siapa yang bertanggungjawab buat tu, kalau di hukum pekah dia kena doman, dia kena bayar ganti rugi. Siapa yang bagi capik? Orang ni tarik, bayarlah kau. Kalau lembu tu berapa, jadi turun harga dengan sebab capik tu berapa, bayarlah ganti rugi, pergi cari lembu lain. Satu, kena bercermat situ. Satu, siapa-siapa yang tak mau ambil risiko jangan buat pandai-pandai. Saya dulu tuan-tuan memang kalau nisbah mengaji dulu ada tutor guru cerita begitu juga. Kawan-kawan saya pun ada yang ayah dia kerja tukang sembelih dan sebagainya. Memang orang kalau mengaji tuan-tuan dia akan berhati-hati bab ni, terutama antaranya ketika nak tumbang, begitu juga ketika menyembelih. Saya ada kawan saya yang ayah dia memang tukang sembelih. Dia kalau nak sembelih binatang korban ni, kalau orang minta dia, wakil dia untuk dia sembelih, dia tanya dulu, berapa harga lembu tu? 3,000. 3,000 nak pergi sembelih, dia bawa 3,000 dia siap. Kalau tengok-tengok jadi sesuatu lah yang tak disangka disebabkan kecuaian dia, sembelih tak putus ke binatang tu lari entah hilang tu ke mana, dengan sebab istilahnya kecuaian dia, dia akan bayar ganti rugi tu. Kalau tak ada 3,000 dia tak pergi sembelih. Pasal apa? Sagi jadi apa-apa jenuh aku menanggung hutang katanya. Ada orang yang bercermat dalam itu. Zaman lah ni tuan-tuan, macam-macam lah orang ni. Saya tak perlukan sebut tu rasanya. Macam-macam tu, macam mana pun jagalah binatang. Yang kalau kita terlibat dalam bab tu, perhati elok haiwan yang kita nak buat untuk dibuat korban. Ya. Dari segi ganti rugi, tengoklah siapa yang istilah cuai tu. Kalau tuan dia pun dia kata tak apalah, dah takdir ilahi. Yang tu dah terjadi kan. Tak. Okey, best soalan tu. Jadi soalannya adalah soalan tentang sembelihan yang selepas disembelih dia bangun lari. Kalau kita belajar buat sembelih, yang tu dia kena tengok buat sembelihan lah. Dari segi hukum sembelihan, apa-apa binatang yang bila telah cukup syarat sembelihan, maksudnya telah diputuskan ikut kaedah kita fiqh Syafi'i, syarat asal sembelihan mestilah terputus 2 urat. Urat tu ialah urat makan dan urat nyawa lah, biasa istilah tu rasanya. Bila terputus 2 dah ni, kita tengok binatang tu bangun lari. Sama ada lari masuk longkang, lari lintas jalan kena langgar kereta, lori, trailer apa sebagainya, ataupun lari-lari masuk sungai tu, atau masuk telaga. Kaedah dalam bab sembelihan, apabila 2 urat dah putus, selesailah bab sembelihan. Jadi selesai itu maksudnya binatang tu halal untuk dimakan. Satu, kalau sedikit kaedah ni masih nak sebut tentang kaedah jatuh parit, melanggar atau sebagainya, sembelih tak mati, senyum ya lembu tu. Saja gaya kan. Sembelih bangun jalan ada, buka tali, bukan dia mengelepar pun. Kalau kata dia mengelepar pun mula-mula waktu dia angkat kepala, dia panggu, dia tengok diri jalan buat ada ya. Buat macam mana? Tak sembelih putus ya. Dengar elok. Dari segi kaedah hukum sembelih, kaedah fiqh kita, syarat sembelihan putus 2 urat. Menunggu dia mati dan habis nyawa, itu sunat. Dengar elok ajak tu. Menunggu dia mati, lepas tu baru kita proses dia, sunat. Bila dah putus, sah dah sembelihan. Kalau kata tak mati sekalipun, nak sembelih apa lagi? Dah putus dah. Tu apa? Tunggu mati lah. 3 hari tak mati. Mungkin lembu kita jarang jumpa lah. Saja kita ke sebab sembelihan sikit tu. Selalu jumpa apa? Itik. Jenis binatang tu yang jenis nyawa lihat ni. Itik serati. Ada tuan-tuan kot tak pernah jumpa. Ayam pun ada. Dah putus ni. Putus dua urat ni.
Dia boleh jalan makan, keluar gandum apa keluar ikut yang dah disembelih tu. Macam mana? Dari segi hukum sunat tunggu dia mati. Lepas tu kalau tak sabar ni gulai dah tomeh dah. Nak tunggu ayamnya lagi tak sampai. Buat macam mana ni? Dari segi kaedah tu dah sebut macam mana pun dia ada makruh dia. Katok je. Katok je. Cuma kita tak gamak. Saya dah sebut dari segi hukum. Tu yang kata dia ada makruh lah. Pasal sunat menunggu haiwan mati. Jadi yang rukun apa? Putuskan 2 urat. Tunggu dia mati adalah sunat. Sikit lagi isu tu, fakih sebab tu. Apa nak sebut? Katalah kita sembelih ayam, macam kita tengok dia makan tu, kan dia tak sembelih banyak kan. Dia buat apa? Dia sembelih dia campak. Sembelih dia campak. Sembelih dia campak. Sembelih pula 5 orang sembelih. Campak tempat yang sama kan. Bertindih tak? Soal, boleh tak makan ayam tu? Tuan-tuan jawab, tengok pandai tak? Boleh tak makan ayam tu? Sembelih lah, tapi 5 orang. Sembelih campak, sembelih campak, sembelih campak, sembelih campak. Tadi sembelih masuk parit. Sembelih lari. Ni sembelih campak, sembelih campak. Lepas tu orang ni campak, 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 orang ni campak. Soal, boleh tak makan ayam tu? Tengok pandai tak jawab? Ada semua nak jawab, cuba. Boleh makan tak? Duk makan dah pun. Alah. Boleh makan? Okey kan? Pasal apa okey pula? Tu dia campak-campak tu, tindih-tindih tu. Syaratnya sembelih. Nak tunggu dia mati tu, letih ke? Macam mana letih pun, bukanlah letih mana, tapi nak sebut macam mana pun adalah makruhnya, tak apa baik lah. Tapi dari segi hukum sembelihan sah dan halal untuk dimakan. Macam mana pun binatang ni tuan-tuan, dia memang sempurnanya adalah binatang yang dah sempurna mati. Satu orang tua-tua dulu sampai istilahnya dia angkat kaki, dia angkat kaki sampai binatang tu istilahnya lembik dah, tak bergerak apa dah. Barulah dia akan proses. Macam mana pun kalau kata masih ada nyawa lagi, walaupun sekadar nyawa-nyawa ikan, angkat lembik. Betul kita proses lah dia. Dari sisi hukum ada makruhnya, pasal sunat tunggu dia mati. Okay, kasih saya jawab soalan. Ya. Masuk. Ya. Yeah. Cuma dia ada makruh lah. Tak cantik. Makruh maksudnya bukanlah boleh hebatkan buat benda tu. Jadi maksudnya tak apa cantik. Sempurnanya jangan buat lah. Jadi orang pun kadang-kadang rasa macam tak puas hati buat itu. Satu dia ada makruh. Macam mana pun dia atas halal. Tu yang kata saya guna bahasa tak gamak ni. Sembelih itik 3 hari dah tak mati. Macam mana? Jenuh tunggu. Tak mati. Seminggu. Betul macam mana? Godam je, bahak pergi mati. Tak apa, pegang tengkuk. Proses. Ya. Dari segi boleh lah, tak ada masalah. Pasal urat dah memang dah putus. Macam mana pun kita nak putuskan lagi kan, pegang kelilingan yang tengkuk dia tu supaya dia diluka kan, satu, ataupun putuskan terus. Cepat sikit matinya, pasal ada kepala lagi, ikut berjalan lagi. Sagi macam mana pun dari segi boleh. Pasal syarat sembelihan dah selesai. Memang dah putus dah ada 2. Okay, saya jawab soalan. Okey. Wasalisatu, syarat yang ketiga adalah al-maridatu al-bayyinu maraduha, binatang yang sakit, yang nyata sakitnya. Umum disebut sakit, tak kira sakit apa. Apa-apa yang nama sakit, apatah lagi sakit yang menyebabkan ada penyakit, ataupun sakit dengan sebab dia makan benda-benda yang tak sepatutnya dia makan. Pasal kambing lembu ni tuan, kadang-kadang ada yang dia suka makan plastik. Kalau kampungnya memang ada lembunya tu, dia suka makan plastik. Baju sidai habis dia makan, baju pun dia konyol. Jadi bila dia makan tu masuk perut dia bersimpul, dia pun lembik, tak lalu makan. Nampak sakit menung je. Atau seumpama tu lah. Jadi mana yang nyata sakit tak sah, pasal dia akan mengurangkan daging. Baik, warabi'u adalah ajfa'u wa hiya allati dhahaba mukhuha. Adalah ajfa', dia tulis tu dengan bahasa Arabnya ajfa',
itulah haiwan yang hilang otak, hilang akal, minal huzali al-hasil biha, kerana kurus. Baik, kerana jadi hilang otak maksudnya binatang yang OKU lah, bohbi bahasa itu. Pasal bila dia OKU, dia makan tak sempurna. Pasal binatang memang bila dia punya istilahnya OKU yang tak sempurna ni, dia makan tak sempurna, biasanya badan dia tak macam mana binatang yang sihat. Untuk siap. Wa yujzi'ul khasiyu al maqtu'u khasiyatain, dan memada kata dia binatang yang dikasih. Kasih kalau ikut isi hukum syarak harus pada binatang, harus. Dan binatang yang dikasih harus untuk dibuat korban. Maksudnya boleh lah, sah. Baik. Jadi bila binatang tu boleh dibuat korban, perbuatan kasih itu macam mana? Adakah haram? Masyhur sebut ulama tidak. Jadi kasih pada binatang harus. Harus. Kalau kasih orang, kaedah kita dalam bab manusia ni, Rasulullah anjurkan kita supaya ramai umat. Jadi istilah kasih ni dia mematikan benih kan. Istilahnya menyebabkan berlaku kemandulan. Asal hukum fiqah kita, apa-apa perbuatan memandulkan, baik lelaki ataupun perempuan, hukumnya haram jika tidak ada maslahat kesihatan. Kalau kata orang lelaki ni dengan sebab ada testis dia tu bermasalah, ada kanser dan sebagainya, terpaksa dibuang dan dikasihkan dia. Ada masalah jalan. Kalau biar nanti dia melarat apa, jadi mati pula, hilang nyawa. Buang testis. Jadi kasihlah. Begitu juga orang perempuan misalnya ada masalah barah rahim ke apa, kena buang kan rahim itu. Korek buang. Jadi kalau ada masalah tak apa. Tapi kalau saja-saja diikat, saja-saja untuk mengurangkan proses pembiakan, sikit dengan bahasa itu, saja tak mau anak, nak merancang bahasanya, tapi merancang dengan istilahnya memandulkan dengan proses macam itu pada manusia, perbuatan tersebut adalah haram. Haram. Masuk apa? Masukkan besi alat tu lah kan. Dia memasukkan alat, dia bukan macam istilah memandul. Memasukkan alat hukum macam lelaki pakai kondom. Sorry saya sebut. Pasal istilahnya menghalang benih sampai. Macam mana pun kita tak disuruh sampai pakai alat-alat macam tu, nak pasang bersusah, nak buka bersusah. Pula tu yang pasang doktor lelaki pula. Okey, cukup saya sebut tu lah, tak payah lebih lah. Tak payahlah susah-susah tu. Kedah saya ngaji dulu, untuk guru dia ajar sampel ya tuan. Apa gaduh pasang alat susah-susah, beli makan ubat pelik-pelik, beli makan ubat apa pil perancang tu sampai gemuk macam lembu kasih, boh pi bahasa itu. Buat apa makan tu? Ada keedah mudah aja. Tok guru saya sebut apa? Ingat saya sebut. Kata dia, benih jagung simpan dalam lemari, tumbuh tak? Tak tumbuh kan? Faham tak saya cakap? Tak faham? Tak faham tu kena ngaji lain kan, kena kursus lain. Kena belajar bahasa orang tua-tua. Benih jagung bubuh dalam lemari, mampu tak berjambah katanya. Faham tak tu? Tak faham sudah, tanya lain. Malu nak sebut lah. Jadi apa susah-susah makan ubat, buat proses pelik-pelik tu? Maksudnya kalau merancang macam tu dari segi hukum syarak, ada ulama yang mengharamkan dia, tapi atas jumhur mengatakan kalau atas wajah yang kuat sebut pun makruh lah. Ada yang mengharamkan, tapi atas hukum ada kata makruh dan banyak yang sebut harus. Kalau bahasa kasar sikit, benih bubuh luar bekas. Cukup. Faham kot? Tak campak benih di tanah. Macam tu kot. Tak faham lagi. Ya Allah. Masya Allah. Tu ada orang tak faham tu lain lah kan. Tu dia kena proses lain lah tu. Okey. Ada orang gelap besar lah. Biarlah tu. Baik, asal nak sebut tentang kasih-kasih lah. Kalau pada binatang harus kasihkan dia, dan binatang yang dikasih sah untuk dibuat korban. Asal bicaranya situ. Cuma bagi binatang kenapa boleh? Pasal dia ada maksud, antaranya daging. Selalunya bab kasih-kasih ni pada kucing. Pasal apa? Kena kencing. Dia bila galak dia kencing bancut yang jantan tu. Jadi kasih dia. Ataupun yang betina pasal banyak sangat. 2 bulan 5 ekor, 2 bulan 5 ekor, 2 bulan 5 ekor. Jenuh jadi ladang kucing di rumah. Macam mana? Dikasih lah. Kalau bahasa yang betina dimandulkan lah. Macam mana pun mahal tuan-tuan.
seekor kucing kat RM80. Kalau pergi klinik haiwan tu. Baik tinggal kat pasar je kan. Sikitlah yang masa gitu. Macam mana pun kalau tak ada maksud apa-apa, kalau macam sikit ke kucing tu, tak larang nak bela macam mana? Cari pasar di mana agak rumah orang bela tu, tinggal je situ. Sudah. Kau dah habis duit itu je. Apa cerita ni? Cerita kasih. Okey. Wa maksurul qarni. Wa maksurul qarnu, dan juga memadai yang patah tanduk. Ilam yu'asir fil lahmi. Jadi patah tanduk ni jika tak beri kesan pada daging. Maksudnya tanduk dia panjang macam tanduk rosa apa tu? Patah. Patah tu tak apa. Tapi macam mana pun bila dia patah sampai ke pangkal, di situ selalunya dia memudaratkan binatang dari sudut dia sakit, dia cedera, lagi dia tak lalu makan ni. Kalau cedera sampai istilahnya beri kesan dengan pada daging dengan sebab dia tak lalu makan, itu tak sah untuk dibuat korban. Wa yujzi wa aidan faqidul qurun wa hiyal al musammatu bijal ja'i, dan juga memada kata dia binatang yang tak ada tanduk. Memang spesies ni tak ada tanduk ataupun tanduk ada kontut. Kita tengok macam tak ada selera je kambing, lembu. Kerbau tak biasalah tengok yang kontut. Tapi kalau lembu ada yang kontut, yang memang lembu gondol, lembu tak ada tanduk. Tengok macam pondan ni. Bofi dengan bahasa gitu. Saya sebut pasal dia tak nampak kejantanan dia, tak nampak hebat dia pasal tak ada tanduk. Macam mana pun memada. Ya, pasal tanduk bukan dimakan. Siapa makan tanduk? Kok jin makan saya tak tahu lah. Jin memang makan lah, dia makan benda-benda bertulang yang kalsium karbonat daripada binatang kan. Baik, wala tujzi'ul maqtu'atu kullul uzun. Tak memadai yang dipotong semua telinga. Telinga potong, tak ada telinga, tak memadai. Walaupun kita tak makan telinga. Pasal syarat binatang sempurna mesti telinga ada. Telinga ni adalah antara ciri-ciri kesempurnaan binatang. Kalau kasih tak. Dalam bab binatang kasih tak. Walaupun istilahnya tak ada itulah. Pada binatang dia tak jadi cedera. Walaupun ada manusia yang makan nak tu. Makan tu lah yang dipotong tu kan. Bila sebelah binatang, hak tu dia cari dulu. Tak ada lah tu. Tak ada lah. Dia cari hak tu. Buat apa saya tak tahu. Tu tanya dia lah. Ada proses perubatan apa kan saya tak tahu. Macam mana pun, walaupun yang tu dimakan, telinga tak dimakan, kaedahnya telinga tak ada, cacat. Dia reject. Binatang tu tak sah untuk dibuat korban. Itu kalau semua telinga. Begitu juga wala ba'duhu, dan juga tak memadai yang dipotongkan sebahagian daripada telinga. Begitu juga yang makhluqatu bila uzunin, yang memang lahir-lahir dah tak ada telinga. Jadi istilah tak ada telinga ni cacat lah. Jadi tak ada telinga aku cacat. Walaupun telinga ni tak dimakan, kita bukan makan telinga. Siapa yang pernah makan telinga? Telinga lembu ada? Proses potong ambil telinga tu ada? Ada, buang yang kulit-kulit buang. Tambah kalau lembu tu banyak sampai 20 ekor, 30 ekor, dengan perut-perut pun buang. Pasal apa? Banyak sangat. Sampai tak larat nak proses. Tak ada orang nak proses pun. Semua orang tunggu kat rumah, tunggu daging datang. Tapi tak nak proses. Apa nak sebut tu? Nak sebut tentang masalah telinga. Jadi telinga ni antara benda yang kena perhati dalam syarak lah. Satu, siapa-siapa yang terlibat dalam bab ni, benda nak perhati telinga. Cuma zaman dulu tak ada masalah. Zaman lah ni tuan-tuan kalau perhati tu telinga, ada telinga bertindik. Dia ada pun nombor, ada numbering dia, tanda perubatan, suntikan dan sebagainya. Jadi kena tengok telinga tu. Kalau istilahnya tindik macam mana orang perempuan tindik bos subang, dia just tebuk lubang. Dan tebuk tu tebuk dengan istilah tindik lah. Tapi kalau tindik tu, dia bukan tindik, dia punch. Macam punch tiket zaman dulu-dulu. Jadi ada lubang juzuk telinga yang telah dikeluarkan. Istilahnya ada telinga yang robek, rebek, apa lagi? Maksudnya ada juzuk telinga yang tercarik, terbuang. Walaupun dengan punch untuk buah nombor, dari si kaedah tak boleh, cacat. Satu kalau nak macam ni, cocok, koyak lah. Bukan, pasal itu menghilangkan juzuk telinga, walaupun sikit. Pasal itu dobek kitab kan. Saya ngaji Tutup Guru disebut sangat bab tu. Pasal saya ngaji dulu masa saya mula-mula lah mengadap-ngadap kitab ni.
Zaman tu ialah zaman mula-mula itulah veterina apa lembu apa ni, bila dia buat bagi ubatan dan sebagainya, nak cek tambah yang ada feedlot apa tu, dia bubuh tanda kat telinga. Dia kata yang ni bubuh tanda macam mana? Dia tengok, dia kata yang ni macam ni tak sah ni kalau ikut kitab katanya. Kalau tutup guru cermat dulu dalam bab ni. Cuma kalau ada ustaz-ustaz kontemporari ni, tu saya pening Itu demo punya pasal lah. Tuan-tuan percaya kat demo pakai, tuan-tuan pakai lah dia. Ustaz kontemporari ni banyak pening. Antara yang pening kata dia, alah telinga bukan kita makan katanya. Dia bukan masalah makan. Ada bab yang memang kena tengok bab makan. Tapi kalau sebut bab telinga, telinga memang nas disebut tentang masalah telinga, walaupun sama ada telinga tu dibuang semua ataupun sebahagian dia, tapi ada sebahagian yang telinga itu telah dipotong, sekalipun potong dengan punch untuk buah nombor. Sedangkan kalau ikut dia bukan hajat untuk punch sampai tertu, cukup dengan kalau ikut ditindik dan koyak pun dah memada dah, ataupun sangkut kat tanduk pun boleh buat teknikal lain lah. Tapi dah dicederakan telinga, istilahnya binatang tu cedera dari sudut tak layak untuk dibuat korban kerana telinga yang tercarik. Cuma carik itu kalau semata-mata koyak tak apa, tapi kalau ada juzuk yang tanggal daripada telinga, cacat, tak sah untuk buat korban. Walal maqtu'atu zanabu wala ba'du. Begitu juga kata dia tak memada yang dipotongkan ekor, sama ada ekor tu potong semua ataupun sebahagian daripada ekor terpotong. Ekor pun antara perkara yang kena berhati. Kalau ada pun ekor ni bukan ekor, tapi bulu yang kat ujung ekor tu, yang buat feather duster tu, boh pi bahasa gitu kan. Tu feather duster ni bulu duster lah, yang tu lah. Feather lah kan. Ni bukan feather, tapi bulu duster. Ambil tu. Jadi nak sebut bulu tu lah. Kalau bulu tu tak ada tak apa, tapi ekor tu memang ekor lah. Ekor yang sup ekor tu, sup ekor tu. Kalau ekor tu ada yang terpotong walaupun sedikit, tak memada, reject. Okey, itu spek binatang yang perlu dilihat untuk dibuat korban. Begitu juga akikah, sama dari segi spek dia. Okey, soalan situ kalau ada. Korban akikah boleh sekali ke? Macam mana sekali tu? 2 in 1. 2 in 1. Oh, 2 in 1 mana boleh? Zuhur dengan Asar masing-masing. Boleh faham Zuhur dengan Asar masing-masing tu? Maksudnya Zuhur sembahyang Zuhur, Asar sembahyang Asar. Ni sembahyang Asar, siap jamak Asar tu sekali. Aku sembahyang Asar dan Zuhur. Mana boleh? Itu kan soalan yang tu tak? Tak boleh. 2 in 1 tak boleh. Tapi kalau 2 in 2 tak apa. 2 in 2 faham tak? 2 bahagian lembu, 1 korban, 1 akikah. Tu boleh. Kekah pun kita juga kekah, pasal kita tak kekah lagi. Lepas tu korban pun nak buat korban juga. Jadi korban 1, akikah 1. Tu boleh. 2 in 2 boleh. Tapi 2 in 1 tak boleh. Maksudnya satu tu itulah korban, itulah akikah, tak boleh. Kalau ada ustaz kontemporari cakap, tu sewel lah tu. Sikit nak sepak ustaz kontemporari tuan. Pasal saya ada soalan orang tanya tu. Dia kata ada ustaz dalam TV kata boleh. Astro pula tu. Astro apa saya tak tahu. Siaran macam mana buat apa. Tapi ada ustaz kata jangan susah hati tuan-tuan. Tuan-tuan tak akikah lagi, boleh buat 2 in 1. Ini memang dia guna bahasa 2 in 1 tu. Kekah dan korban buat sekali. Jadi jimat kita tuan-tuan. Ada jimat lah. Kalau memang ada isu persyariatan boleh buat, tak apa. Sikit kalau sebut jimat. Masuk masjid, sembahyang sunat duha, tak ada tahiyatul masjid. 2 in 1. Tahiyatul masjid dan duha, boleh? Yang tu boleh, yang tu boleh. Boleh. Tahiyatul masjid dan duha boleh. Tapi duha dan qabliyah Jumaat, boh pergi tu. Aku sembahyang sunat duha dan qabliyah Jumaat. Qabliyah Jumaat habis duha lah tak? Silap-silap sebut. Macam mana pun nak bagi contoh tu ya. Tu tak boleh. Dia ada, kalau jenis solat, ada solat tertentu je yang boleh masuk. Jadi 2 in 1. Kalau macam sunat wudu, tahiyatul masjid, dia boleh masuk dalam hal lain. Tapi yang tak boleh, tak boleh. Ada pun korban dan kekah tak boleh. Itu kot soalan tak? Panjang kan cerita Ada lain kita tu.
Baik, kalau tak ada kita tengok bab waktu pula. Wa yadkhulu waqtul zabhi lil udhiyati min waqti salatil Aid. Kata dia masuk waktu sembelih untuk menentang korban ni mula daripada waktu sembahyang raya. Jadi waktu boleh sembahyang raya sah dah untuk korban. Cuma selalunya kita sembahyang raya dulu siap baru sembelih korban. Macam mana pun dah boleh sembelih dengan masuk waktu untuk sembahyang raya. Okey. Satu sembahyang raya ni kalau Aidil Adha bagi orang yang nak buat korban selalunya dia akan sembahyang awal sikit. Cuma tengoklah tempat masing-masing. Ada orang dia raya Aidil Fitri yang ada Adha pukul 9 kan. Tapi kalau ikut dari segi kaedah, kalau Aidil Fitri pukul 9, Aidil Adha 8.30. Awal kan sikit. Pasal apa tu? Pasal masuk waktu dah. Cuma kalau sekali ada sebut sebelum tengok kitab, bila boleh masuk waktu untuk buat korban? Bila kalau nisbah sembahyang, bila boleh masuk waktu sembahyang? Sembahyang masuk dengan masuk waktu duha, sah dah untuk sembahyang. Jadi kalau terbit matahari pukul 7, 7.30 sah dah untuk sembahyang duha, sah dah untuk Aidil Fitri yang ada Adha. Kalau sah dah untuk Aidil Fitri yang ada Adha, sah dah untuk buat korban satu walaupun tak sembahyang raya lagi. Tapi buat tu orang pelik dekat orang. Masa begitu panjang, gedik-gedik buat awal tara tu. Sembahyang raya lah dulu macam tu kan. Kena buah bahasa tu. Kat Malaysia ni rasa tak jumpa lagi orang gedik-gedik nak buat korban macam tu. Macam mana pun dari segi boleh lah, sah dah kan? Cuma jangan malam raya sebelih lah. Tu pelik besar. Baik. Wa ibaratu raudhati, kata dia, dalam kitab Raudah bahasa dia macam ni, wa asliha yadkhulu waqtul udhiyati tadhiyati idza tala'ati syamsu yawma nahri wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifataini. Waktu boleh buat korban ni adalah dengan terbit matahari pada hari raya dan berlalu qada boleh sembahyang 2 rakaat dan khutbah. Itu yang lebih kurang piawaian masanya setengah jam terbit matahari sembahyang dan khutbah. Qada itu berapa setengah jam. Memang kaedah falaki kita, kaedah falak. Kalau kita tengok jadual sembahyang pun waktu duha bila setengah jam setelah terbit matahari. Suatu masa dulu jadual kita ditulis 27 minit selepas terbit matahari. Cuma 30 ni pasal apa? Bundarkan pada minit yang hampir, puluh yang hampir. Jadi 30 minit selepas terbit matahari. Sikit bahasa-bahasa gitu. Baik. Yang tu dalam kitab Raudah lah. Raudah ni ialah kitab bagi Imam Nawawi. Wa yastamiru waqtu zabah. Dan kata dia berkekalan waktu sembelih hingga ghurubi syamsi, hinggalah terbenam matahari, min akhir ayami tasyrik, sehingga akhir hari tasyrik. Baik, hari tasyrik ni bila? Dia ialah salasah muttasilah bi ashiril hijjah. Hari tasyrik adalah hari 3 yang bersambung dengan hari ke-10 Zulhijjah. Jadi 11, 12, 13. Jadi selagi tak terbenam matahari hari 13, sah untuk dibuat korban. Okey. Selesai dah bawa waktu. Ada soal? Bawa waktu. Ya. Ya. Panaskan besi, masukkan telinga. Kalau istilahnya itu macam tindik, yang istilahnya tak ada juzuk telinga yang terpotong, sah. Sedubik dari situ. Kalau sama ada dipanaskan ataupun tak dipanaskan, digunakan jarum ataupun digunakan alat macam penembak tu, tapi bukan ada juzuk yang telinga tertanggal, tak ada. Yang tu sah. Itu tak masalah. Lain. Baik, selesai itu. Cuma sedikit tentang kalau ada kecelaruan kadang-kadang bab waktu ni, sepanjang pengalaman saya mengaji apa, ada orang dia faham celaru sikit bab sembahyang, bab waktu ni. Pasal masih lagi ada pahaman orang Melayu kita, dia kadang-kadang nak raya pun kena tengok Mekah. Ada orang yang masih macam tu kan. Walaupun ada isu ni kita sebut dalam bab-bab Aidil Fitri hari tu, dalam bab puasa, tapi ada orang yang masih pahaman macam tu juga dalam bab raya ni. Antaranya dia kata apa? Kalau Mekah raya dulu tak apa, hari tu boleh buat korban. Tapi kalau kata Mekah raya sama dengan kita, lepas Zuhur baru sembelih. Jangan sembelih awal.
pasal Mekah tak masuk waktu sebelah lagi. Masih ada tuan-tuan pahaman-pahaman fiqah yang peot macam tu, peot bahasa kampung yang tak betul tu. Saya kata peot tu maksudnya salah. Pasal kaedah fiqah kita yang apa sebut ulama, dia masalah waktu ni dia ikut setempat.